Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid cikgu tahun 4 UPM. Hari ini kita nak tengok, kita nak sambung balik pembelajaran kita tentang tenaga. Okey, kamu dah belajar pasal tenaga ya. Sebelum ni cikgu dah ajar perubahan-perubahan bentuk tenaga ni, kamu kena tahu. Simbol ni kena ingat, berubah kepada, simbol tambah bermakna dan juga perubahan-perubahan tenaga Kalau yang contohnya mengayuh basikal ni, tenaga kimia berubah menjadi tenaga kinetik. Okey, yang ini kenapa ada tambah? Sebab tenaga elektrik ni ditukar menjadi tenaga cahaya dan pada masa yang sama ada tenaga bunyi. Sama juga menyalakan api, tenaga kimia berubah kepada tenaga haba dan dapat maksudnya pada masa yang sama dia ada tenaga cahaya. Okey, seterusnya contoh yang terjun dari papan terjun, tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik, dia bergerak ke bawah sampai je bawah, terus ada bunyi splash kan. Okey, terus berubah kepada tenaga bunyi. Okey, menyalakan lampu suluh, kena ingat bateri ni ataupun sel kering dia akan menyimpan tenaga kimia. Mula-mula disimpan tenaga kimia. Bila kita dah pasang wire dia, dah pasang semua mentol dan juga dah tutup switch dengan betul, tenaga kimia berubah jadi tenaga elektrik. Kemudian tenaga elektrik tu berubah menjadi tenaga haba dan dalam masa yang sama menjadi tenaga cahaya. Maksudnya daripada tenaga elektrik menjadi tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, yang ini pula kalau kita suria, senang, tenaga suria bertukar menjadi tenaga elektrik, bertukar menjadi tenaga cahaya. Okey, inilah. Okey, hari ni cikgu kita nak buat aktiviti ria ni, memerhati perubahan tenaga. Okey, alat dan bahan, pensel, kertas A4, bola pingpong, pemetik api dapur, loceng, pembakar roti. Kamu mesti ada kebanyakan alat-alat ni kan. Okey, kita nak buat apa? Sekarang ni kamu masing-masing kat rumah je, kita buat aktiviti A. Jatuhkan bola pingpong dari kedudukan yang tinggi. Okey, kalau tak ada bola pingpong, bola lain pun boleh. Bola cok ke, bola apa tu, bola tampar ke, apa-apa yang boleh. Bola lah. Bola biasanya dia akan bounce balik kan, dia akan melantun balik. Jatuhkan bola pingpong dari kedudukan yang tinggi. Okey. B, nyalakan pemetik api dapur. Nyalakan pemetik api dapur. C, bunyikan loceng. Okey. D, bakar roti dengan menggunakan pembakar roti. Okey, dia kata apa? Perhatikan perubahan bentuk tenaga bagi setiap aktiviti. Tuliskan perubahan bentuk tenaga yang terlibat pada sekeping kertas. Jelaskan perubahan bentuk tenaga dalam setiap aktiviti di atas. Okay. Jadi cikgu nak kamu tulis, buat yang nombor 1. Setelah kamu dah buat tadi, kamu buat nombor 1 dan juga nombor 2. Jelaskan perubahan bentuk tenaga dalam setiap aktiviti ni. Contohnya ni, kita pegang bola pada satu kedudukan yang tinggi. Okay. Apakah tenaga yang ada pada bola yang berada pada satu kedudukan yang tinggi Okey. Lepas tu kita lepaskan, kita jatuhkan, apa jadi pada dia? Lepas tu dia turun bawah, apa jadi pada dia? Apa yang kamu dengar? Contoh Okey, lepas tu B, nyalakan pemetik api dapur. Okey, pemetik api dapur pernah tengok tak? Dalam ni ada apa? Kita gunakan apa untuk apakah tenaga yang ada pada pemetik api dapur ni? Okey. Pemetik api dapur ni macam lighter lah. Apa yang ada dalam lighter, kamu nampak kan? Ada cecair tu kan? Apakah tenaga yang ada tersimpan dalam cecair tu? Lepas tu dia berubah menjadi apa Okey. Okey, yang C, bunyikan loceng. Okey, loceng ni macam mana? Loceng ni bunyi tenaga bunyi adalah getaran kan, ingat tak? Okey, macam mana? Apa yang menyebabkan loceng ni berbunyi? Adakah dia berbunyi tiba-tiba? Okey, mesti ada tangan kita kan? Tangan kita tu bergerak, betul? Bertukar menjadi apa? Daripada tangan kita, jari kita yang bergerak tadi, bertukar menjadi tenaga apa? Tangan kita menggerakkan loceng kan? Menggetarkan loceng. Jadi kedua-dua tu tenaga apa? Tenaga apa berubah menjadi tenaga apa? Yang D ni kita bakar roti. Pakai yang kat dinding ni, apa tenaga dia? Kita bakar roti, kita panaskan. Lepas tu apa jadi pada tenaga apa? Tenaga yang daripada dinding tu bertukar menjadi apa? Lepas tu bertukar menjadi apa? Okey, okey, itu kamu cuba buatlah. Tuliskan
macam bentuk-bentuk ni. Ni ke ada tambah ke tak ada tambah, apa jadi apa, apa jadi apa, apa jadi apa, apa berubah kepada apa yang berubah kepada apa, dan apa. Okey, cuba buat dan juga berikan contoh lain. Cikgu nak sekarang ni ada 1, 2, 3, 4 kan. Cikgu nak ada lagi sekurang-kurangnya ada 3 contoh lain. Kamu tulis contohnya menyepak bola, contoh kan. Contoh lain apa? Berjalan kaki. Dari mana tenaga kamu dapat untuk berjalan kaki? Okay. Contoh lain apa? Bermain gitar. Okay. Contoh lain apa lagi? Contoh lain menarik gelang getah. Okey. Bagi contoh-contoh lain lagi banyak contoh lagi bagus. Okey, hari ini kita nak belajar tentang tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Semua perubahan tenaga, semua perubahan yang berlaku di alam ini melibatkan tenaga. Tahukah kamu tenaga boleh berubah bentuk kerana tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Dia kata tenaga kita ni berubah-ubah. Tenaga yang ada di dunia ni berubah-ubah sebab tenaga ni tak boleh dicipta ataupun tak boleh dimusnahkan. Kita tak boleh musnahkan tenaga. Tenaga akan sentiasa bertukar bentuk dan kita tak boleh cipta tenaga tu. Tiba-tiba kita dapat tenaga kinetik, tiba-tiba kita boleh cipta tenaga kimia, tiba-tiba kita boleh cipta tenaga bunyi. Tak boleh. Kita hanya boleh menukarkan bentuk tenaga sahaja, dan kita tak boleh, selain kita tak boleh cipta, kita tak boleh pula musnahkan. Maksudnya tenaga itu sentiasa akan berubah bentuk sampai bila-bila. Okey, motosikal, kita baca ni, motosikal yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Okey, dia tengah naik motor dengan ayah dia pun kata motosikal bergerak ada tenaga kinetik. Betul? Dia sedang bergerak kan? Adakah motosikal ini mencipta tenaga kinetiknya sendiri untuk bergerak? Adakah motosikal ni cipta tenaga kinetik? Tak, dia tak boleh cipta. Enjin motosikal ni tidak boleh mencipta tenaga kinetik. Bagaimanakah tenaga kinetik motosikal itu dicipta? Tenaga tidak boleh dicipta. Sebenarnya enjin motosikal hanya mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik untuk membolehkan motosikal itu bergerak. Okey, jadi enjin motor ni dia apa yang dia buat? Dia menukarkan tenaga kimia daripada petrol ni kepada tenaga kinetik. Dia hanya menukarkan. Dia tak boleh cipta tenaga kinetik tu sendiri. Dia hanya boleh tukarkan. Semasa di stesen minyak, kita isi minyak dulu ya. Oh, rupa-rupanya enjin motosikal inilah yang mengubah tenaga kimia daripada petrol kepada tenaga kinetik. Faham? Motor tu tak boleh ada tenaga kinetik sendiri. Dia hanya mampu mengubah. Jadi maknanya bila kamu letak minyak, dia boleh ubah tenaga kimia daripada minyak tu kepada tenaga kinetik. Okey, beberapa hari kemudian, alamak, minyak dah habis lah. Tiba-tiba motosikal ayah dia berhenti di jalan kan. Tengok ni kenapa motosikal ini tiba-tiba berhenti ayah? Mengapakah motosikal ini tidak terus bergerak? Apakah yang terjadi kepada tenaga kinetik yang ada pada motosikal ini? Adakah tenaga kinetik yang ada pada motosikal itu telah musnah? Mana pergi tenaga kinetik tu? Okey. Tidak, tenaga tidak boleh dimusnahkan. Semasa motosikal bergerak, sebahagian tenaga kinetiknya turut berubah kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain seperti tenaga bunyi dan tenaga haba. Okey. Maknanya dalam masa yang sama, okey, bila dah tukar tadi, bila tenaga kimia tadi dah bertukar pada tenaga kinetik, dalam masa yang sama tenaga kinetik tu pun dah bertukar kepada bentuk-bentuk lain seperti tenaga bunyi. Dia bergesek kat sini kan, dia keluar bentuk tenaga bunyi. Dan juga dalam masa yang sama keluarlah tenaga haba, sebab ada kamu pegang kan, kalau kamu pegang motor yang baru saja bergerak, kamu akan rasa panas kan, bahagian tayar panas, bahagian enjin panas. Maksudnya tenaga kinetik ini juga telah berubah kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain. Maknanya tenaga ini sentiasa berubah. Motosikal itu tiba-tiba berhenti bergerak kerana semua tenaga kimia daripada petrol telah berubah sepenuhnya kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain. Maknanya tadi dia dapat tenaga kimia, semua tenaga kimia ni dah bertukar sepenuhnya kepada bentuk tenaga yang lain, iaitu kinetik, bunyi. Okey, jadi persamaan dia macam ni. Tenaga kimia daripada petrol berubah kepada tenaga kinetik, iaitu pergerakan motosikal, berubah kepada tenaga haba dan juga tenaga bunyi. Okey, ini ialah asas dia lah.
Kalau motosikal bergerak. Maknanya tenaga itu sentiasa berubah bentuk. Berdasarkan situasi di atas, apakah yang dapat kamu rumuskan? Okey, dua muka surat tadi ni dia nak kamu tahu ni tenaga, kamu kena buat ayat macam ni. Tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk. Apa sahaja tenaga dekat dalam dunia ni, kamu tak boleh musnahkan, kamu hanya boleh ubah bentuk dia. Faham? Okey. Kesimpulan untuk pelajaran hari ni ialah kamu boleh buat satu kesimpulan, iaitu tenaga tidak boleh dash atau dash, tetapi boleh dash bentuk.